حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a ma salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita Kitab Kurnia Rabbani, Limpahan Rahmani yang kita adakan pada setiap Selasa malam Rabu di Masjid Qasim, Singapura. Marilah kita mulakan dengan kita berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah SWT dan juga kita mengingati kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga kita mengingati nama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alil athhara sahabil berajma'in ila hadratin sultan awliya wa salihin Siri Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa amadanallahu bi imdadi wa anasana bi barakati wa nafa'ana bi barakatih wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan syekhuna mursyiduna rabituna Sinafi Fudum Sayyid Abdul Qadir Mansuruddin Qadir Jailan Baghdadi Syai'illah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بقلبي الله فنصره معينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 لا إله إلا الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. مدد 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 يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني. السلام عليك يا سلطان الأولياء. السلام عليك يا سلطان العارفين. مدد 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 يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونسألك ببركة شفاعة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وببركة أوليائك المقربين أن تيسر أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أن تفتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا فهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala pada malam yang mulia ini, pengajian kitab Kurnia Rabbani, Limpahan Rahmani yang kita membacanya pada setiap Selasa malam Rabu selepas solat Isyak di Masjid Kasim. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pengajian kita telah sampai di muka surat 358. Di mana pada pelajaran yang lepas kita sudah pun memasuki majlis yang ke-48 perihal amal yang soleh. Perihal amal yang soleh. Amal yang soleh itu macam mana amal yang soleh? Begitulah yang dikatakan oleh iaitu Nabi Allah Isa AS sebagaimana kita dah baca bahawa orang yang mengerjakan amal soleh tak suka dipuji atas amalannya. Kenapa? Kerana amalan dia itu bukan dia yang buat. Dia adalah daripada anugerah Allah Ta'ala. Allah yang gerakkan dia. Allah yang bukakan jalan untuk dia. Allah yang berikan dia hidayat. Jadi apa yang nak dirasakan diri dia, dia tak ada apa pun. Tapi Allah yang patut dipuji. Syukur pada Allah kerana telah menggerakkan aku solat tahajud. Syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala telah gerakkan aku dapat baca Quran dan seterusnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi dengan itu kita janganlah tertipu dengan diri kita. Dengan kita menghiaskan diri kita, cantik-cantik diri kita. Tetapi dalam masa yang sama kita mendapatkan kemurkaan Allah. Kita nak menjadikan orang puji pada kita, amal kita baik, orang puji pada kita, alim kita, orang puji pada kita, warak kita, wali lah kita. Tapi dalam masa sama kita menderhakai Allah, iaitu dengan kita riak, dengan kita ujub. Maka orang ini akan menemui Allah Ta'ala dan keadaan Allah murka pada dia. Dia demikian juga orang yang menghiaskan diri dengan pakaian yang terbuka aurat, dengan mencontingkan muka dia dengan macam-macam makeup yang tebal-tebal, kerana supaya dia dipuji orang atau dihormati orang. Tetapi dalam masa sama dia sedang menderhaki Allah kerana membuat perkara yang dilarang oleh Allah.
besok nanti di yaumul qiyamah dia akan bertemu dengan Allah dengan keadaan Allah memurkai dia. Nauzubillah min zalik. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dari pelajaran kita yang minggu lepas. Pada malam ini kita menyambung lagi dalam pelajaran kita di muka surat 358 berkata Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddas Sirrul Aziz, yang di mana diberikan tajuknya yang pendek, iaitu simpan rahsia amalanmu. Simpan rahsia amalan kita. Kita beramal, tak perlu kita nak cerita-cerita pada orang. Rahsia itu rahsia kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak perlu beritahu pada orang kerana kita tidak mengharapkan balasan daripada orang. Tidak harapkan pujian daripada orang, sanjungan orang. Tidak. Kita buat kerana Allah. Dan Allah Ta'ala dah tahu, dah cukuplah Allah Ta'ala tahu. Tak perlulah nak bagi tahu-tahu pada orang. Itulah simpan rahsia kita. Rahsia ini termasuklah amalan-amalan soleh kita. Termasuklah juga anugerah Allah kepada kita. Allah Ta'ala kurniakan kita, dapat kita rasa dan solat kita dapat khusyuk, dapat kita rasa depan Kaabah, dapat kita bermimpi menghadap pada Allah di depan Kaabah, dapat ziarah makam Nabi, dapat bertemu orang Nabi SAW. Apa pun rahsia yang Allah anugerahkan kepada kita, maka simpanlah. Sebab itu adalah rahsia Allah. Kurnia Allah pada kita, orang tak tahu. Jadi itulah rahsia Allah. Bila itu adalah merupakan rahsia Allah Ta'ala, kita buka rahsia Allah, itu nama orang kurang adab. Orang yang tak tahu jaga rahsia Allah. Sedangkan rahsia saudara kita, kawan kita pun, kita jangan buka rahsia dia. Ini kan pula rahsia Allah. Sebab tu di sini pesanan daripada guru kita, Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, Qaddas Sirrul Aziz, simpan rahsia kamu. Allahu Akbar. Simpan rahsia amalanmu, wahai gulam. Bersungguh-sungguh pada menyimpan rahsiamu selama anda mampu memeliharanya. Tapi jika anda terdesak, maka anda akan diuzurkan. Selama boleh kita rahsiakan amalan kita, kita rahsiakan. Maupun solat kita, tahajud kita, Quran kita, sedekah kita, apapun. Tapi kalau kita terdesak, terpaksa kita cakap, itu kita boleh terpaksa kita diuzurkan, diberikan kemaafan. Umpama kita ni bersedekah ni daripada wang harta kita, bukan daripada wang syarikat. Tetapi orang kata, kenapa ni ada kekurangan? Kita beritahu pada, aku bukan ambil wang syarikat, ini wang aku sendiri. Jadi terpaksa kita beritahu pada mereka yang kita buat sedekah. Apa nak buat? Bukan kita nak sengaja nak beritahu pada orang kita bersedekah, tetapi terpaksa. Itu satu contoh sebagai keuzuran untuk kita diberikan kemaafan. Kecintaan itu kerap merobohkan dinding malu dan sopan, dinding wujud dan memandang manusia. Jadi bila kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, cinta itu menjadikan kita merobohkan dinding malu. Maksud dinding malu tu apa? Kita dah tak kenal malu dah. Bila kita dah cinta pada Allah ni, kita berzikir pada Allah, kita mengingati Allah Ta'ala, menyebut nama Nabi kita, salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tak mengenal malu dah. Sebab apa? Orang dah asyik cinta kepada Allah, asyik cinta pada Rasul, orang nak kata apa katalah. Itulah ibaratnya orang-orang yang berzikir pada Allah sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, uzkurullah hatta yuqalu majnun. Zikirlah kamu pada Allah sehingga dikatakan orang gila. Orang gila? Tapi siapa yang kata orang gila? Dalam hadis riwayat lain Nabi mengatakan, uzkurullah hatta yaqulul munafiquna ma'annakum majnun. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berzikirlah kamu pada Allah sampai orang munafik mengatakan kamu itu gila. Yang cakap gila ni orang munafik lah. Sebab orang munafik ni, dia tak suka zikir. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tu tidak berzikir pada Allah, melainkan hanya sedikit sahaja. Itu orang munafik. Kita jangan jadi orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang dah cinta pada Allah ni, dia dah tak kenal malu dengan manusia. Manusia nak kata dia gila ke? Manusia nak kata dia ni gila isim ke? Tak ada, tak peduli. Dia zikir Allah, Allah, Allah. Sambil berjalan pun nama Allah, la ilaha illallah. Kadang-kadang dia zikir dengan lidah, kadang-kadang dia zikir dengan hati. Selawat pada Nabi kita, Rasulullah SAW. Macam itulah dia. Dan kecintaan itu juga merobohkan dinding malu dan sopan dan merobohkan dinding wujud dan memandang manusia. Merobohkan dinding wujud dan memandang manusia. Maknanya sini bila dah kasih sayang cinta pada Allah,
Dah tak nampak lagi wujud yang lain. Tak nampak lagi manusia. Tak nampak lagi makhluk-makhluk yang lain. Seolah-olah antara dia dengan Allah seorang saja. Dia dengan Allah dalam dunia ni. Orang lain semua tak ada. Kenapa? Dah mabuk dia cinta pada Allah. Begitulah orang yang cinta pada Allah Ta'ala. Dah tak nampak lagi yang lain. Sebab itulah di sini kadang-kadang orang-orang yang tak faham dengan masalah orang-orang yang tasawuf, orang yang hati dia sudah tenggelam pada kebesaran Allah Ta'ala. Dia ni kenapa ni sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah ni kenapa ni? Padahal orang ini sudah mabuk cinta dengan Allah. Baiklah mabuk cinta dengan Allah daripada mabuk cinta pada bini orang, buat apa? Ya. Orang yang berkemampuan disuruh mengeluarkannya dan orang yang terdesak bercelak dengan debu kakinya. Orang yang berkemampuan yang boleh dapat rasakan kasih sayang cinta kepada Allah, maka dia berusahalah untuk dapatkan rasa kasih sayang cinta pada Allah. Disuruh. Tapi kalau orang yang tak mampulah nak seperti orang-orang kekasih Allah, wali-wali Allah tu, maka bercelaklah dengan kakinya. Apa ni? Bercelak kakinya. Tak dapat kita mencontohi kekasih Allah, wali Allah. Tak dapat kita mencontohi seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Tak dapat kita mencontohi seperti ulama Imam Ghazali. Tak apalah. Kita ambil debu-debu kaki dia pun jadilah. Ambil contoh sikit daripada debu kaki dia. Itu satu gambaran yang cukup rendah sekali. Maknanya tak dapat ikut sepenuhnya. Jangan ditinggalkan sepenuhnya. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Sesuatu yang tak dapat sepenuhnya, jangan ditinggalkan sepenuhnya. Tak dapat ikuti sepenuhnya. Cara ulama ni beramal, cara wali Allah ni berzikir, ambillah sikit pun. Ambillah debu-debu kaki dia. Seperti kita bangun tahajud, seperti kita doa, seperti kita berzikir astagfirullah, salawat kepada Nabi SAW, solat sunat tasbih. Itu hanya ambil debu-debu dia saja. Kalau nak ikutkan cara mereka yang betul, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, macam mana? Pada waktu malam dia bagi 3. Sepertiga dia beribadat, sepertiga dia rehat tidur, sepertiga dia menelaah kitab. Masya Allah. Kalaulah kita sepenuh malam tu tidur saja. Tapi kita bangunlah sikit. Tak apalah, ambil debu-debu kaki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu hari khatam satu Quran. Tiap-tiap hari. Kalau bulan Ramadan setiap hari 2 kali khatam. Kita nak khatam satu Quran tak mampulah. Tak apalah, ambillah debu-debu dia. Dapatlah satu hari 1 juz, setengah juz. Tak apalah. Itulah maksudnya di sini. Kalau orang yang mampu buat seperti mana para kekasih Allah, buatlah. Itu yang terutama sekali. Tapi kalau tidak, ambillah debu-debu kaki dia tu. Masya Allah. Kata-kata kiasan ni cukup halus sekali ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Sebab yang satu itu nafsi, berkait dengan nafsu. Dan yang satu lagi kalbi, iaitu berkait dengan hati. Yang satu bersifat penciptaan, yang satu lagi bersifat ketuhanan. Orang yang kasih pada Allah Ta'ala ni, hati dia sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Hati dia tak ada fikiran lain lagi dah. Dia sudah sampai pada Allah, dan itu Allah yang tarik pada dia. Itu sudah sampai kepada ketuhanan, kehendak Allah Ta'ala. Manakala kita ni yang belum sampai lagi ni, kita lagi masih merangkak-rangkak lagi, masih lagi terkial-kial lagi. Nak bangun tahajud pun lagi lemah-lemah lagi. Nak baca Quran pun lemah, lawan-lawan lagi. Tak apalah. Itu masih lagi dalam kita kata usaha melawan nafsu. Sebab tu sini dikatakan tadi, iaitu berkaitan, iaitu sebab yang satu itu nafsi. Nafsi itu nafsu kita. Berkait dengan nafsu. Itulah dia. Siapa dia yang mengambil debu celak daripada kaki yang para awliya Allah? Masih terkial-kial lagi. Yang satu lagi itu ialah kalbi, hati. Hati itu sudah melekat dengan Tuhan. Siapa dia? Iaitulah hati para kekasih Allah. Sudah hati dia itu dengan Allah Ta'ala saja. Allah, 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 Allah. Itulah dia tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah mata hati kami. Supaya benar-benar kami dapat merasakan kasih sayang cinta padamu. Dan bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami. Ya Allah, ikhlaskanlah kami dalam melakukan amal taat padamu. Mencari keridhaanmu bukan kerana manusia atau sanjungan sesuatu. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Usahakan dirimu supaya yang berlaku itu berasal daripada Allah. Bukan daripada dirimu sendiri. Usahakan. Kita orang-orang yang beramal, kita kena ingat, semua amalan kita adalah daripada gerakan Allah Ta'ala.
Tetapi kadang-kala memang nafsu ini mengatakan, wah baguslah kau rajinlah, tak macam orang lain pemalas. Kau bangun tahajud, kau semayang, kau berzikir, kau baca Quran, kau baca selawat. Wah, ini nafsu setan ni masuk. Jadi kita kena usahakan. Jangan pandang pada diri kita. Usahakan seberapa boleh tepis semua tu bahawa kamu pandang hanya daripada Allah. Aku tak dapat dan tak mampu nak mengerjakan solat tahajud. Tak mampu aku nak bersedekah. Tak mampu aku nak berbuat amal kebaik. Tak mampu aku nak baca Quran. Melainkan semuanya daripada gerakan Allah Ta'ala. Usahakan tu. Usahakan agar anda tidak mencuba untuk menolak kemadaratan dari dirimu dan menarik kemanfaatan kepadanya. Usahakan. Jangan kita cari untuk ini boleh melepaskan kita pada musibah, balak, bencana. Ini boleh murahkan rezeki kita. Jangan. Kita buat sesuatu tu kerana Allah semata. Usahakan. Habis ustaz, kalau kita berdoa ni nak minta tolak balak, salah? Tak salah. Habis ustaz, kita kalau berdoa ni, beramal ni minta murah rezeki, salah? Tak salah. Tapi usahakan, jangan dijadikan kita punya amalan tu ada sesuatunya untuk kepentingan diri kita. Kita buat tu hanya untuk kerana Allah. Ustaz macam mana ni? Itulah, ini sebenarnya darjat pada makam orang-orang wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Cuma kita disuruh usaha. Tak dapat kita seperti mereka, kita seperti orang kata menyamar mereka. Menyamar, macam mana menyamar ni? Menyerupai mereka. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada golongan itu. Kita bukanlah, Masya Allah, bukanlah wali Allah. Kalau jadi pun syukur alhamdulillah. Bukanlah kita ni orang salihin. Bukan kita ulama macam Imam Syafi'i dan sebagainya. Tapi kita cuba menyerupai mereka. Tak dapat banyak ambil debu-debu kaki mereka pun. Kita menyerupai mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Bahkan itu memang dalam hadis. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang yang di mana dia kasih pada sesuatu kaum itu, tetapi dia tak mampu nak mengamalkan apa yang dilakukan oleh kaum itu. Seperti kaum itu, kaum orang mujahidin, orang berjihad. Sedangkan kita tak dapat buat seperti dia. Sedangkan kaum itu, kaum orang yang taat, siang hari berpuasa, malam bertahajud. Sedangkan kita tak dapat buat seperti dia. Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia sayang. Kau sayang pada Imam Syafi'i, kau akan bersama dengan dia. Kau sayang pada Syekh Abdul Qadir Jalani, kau akan bersama-sama dia. Kau sayang dengan Rasulullah SAW, kau akan bersama-sama Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaih. Ini ya tuan-tuan dan puan-puan, ni kadang-kadang kita tak nampak, tak perasan, ya, kita ingatkan mestilah 100% macam, yelah kalau dapat 100% tak apa. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, usahakan. Tak dapat nak jadi macam tu, tapi kau ambil debu-debu kaki dia pun tak apa. Dan begitu usahakan. Jangan kita nak buat sesuatu untuk melepaskan diri kita pada sesuatu mudarat dan bukan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Kita buat semata-mata kerana Allah saja. Habis ustaz, kita nak baca-baca zikir-zikir doa ni, nak baca. Nak baca-baca, tapi jangan dipikirkan inilah menyelamatkan aku, inilah melepaskan aku, tidak. Yang menyelamatkan aku hanya Allah Ta'ala. Walaupun kita zikir dengan selawat dengan apa pun, yang menyelamatkan kita hanya Allah Ta'ala. Habis zikir-zikir selawat ni, ini mengambil barakah. Mengambil barakah tak ada salahnya. Bahkan itu pun ajaran Nabi juga. Nabi suruh baca selawat, Nabi suruh baca doa. Ini doa pagi, doa petang. Doa ma'uzubi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu semua doa bagus. Tapi kita etikad kita semuanya hanya Allah saja. Ini usahakan. Usahakan tu maknanya kalau bolehlah. Kalau sekira orang yang awam, orang yang public, orang yang rendah, memanglah tak sampai ke situ. Dia dapat baca zikir ni baguslah. Zikir ni kau baca, selamat kau daripada penyakit COVID. Kau bawa berzikir ni, insyaAllah kau murah rezeki. Tak apalah, itu orang awam. Tapi orang yang sudah jalan menuju pada Allah, usahakan. Itulah kata Syekh Abdul Qadir Jalani, usahakan supaya kamu meningkatkan kita punya darjat iman kita di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jika anda sudah buat begitu, nescaya Allah Ta'ala akan menentukan siapa yang akan berkhidmat kepadamu
dan menahan semua yang tidak baik daripadamu. Jadi kita sudah buat kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang tentukan siapa yang akan menjadi khaddam padamu, berkhidmat padamu. Siapa pula yang akan bertugas untuk menyelamatkan kamu daripada segala kemudaratan. Tak perlu kita fikirkan. Kita fikir macam mana ni, macam mana ni. Allah yang atur sebab dialah Rabbul Alamin. Tuhan yang mengatur seluruh alam ini. Jadi tak perlu kita bimbang. Dia Tuhan. Dia yang mengatur. Kita manusia. Kita hamba. Seperti mana sekarang kalau kita COVID-19 ni. Kita jangan panik. Jangan kita kelang kabut. Jangan ketakutan. Wah Ustaz lah ini penyakit ni makin lama makin meningkat lagi. Ya itu urusan Allah bukan urusan kita. Ialah urusan pemerintah, urusan orang-orang yang kerja. Itu semua kerja mereka masing-masing. Kita beriman, kita tetap dengan Allah. Kita tak perlu panik. Kita buat apa SOP yang ada. Tapi kita yakin 100%, 1000%, 1,000,000% bahawa segala-galanya itu hanya dengan kehendak dan izin Allah. Kita jangan lupa. Seluruh alam ni termasuk coronavirus ke, penyakit COVID ke apa pun. Semuanya adalah makhluk Allah. Ciptaan Allah. Tidak ada satu yang jadi di dunia ni dia jadi sendiri. Tak ada. Kuman COVID pun dia adalah makhluk ciptaan Allah. Dia tak boleh jadi sendiri. Kalau dia jadi sendiri, dia jadi Tuhan. Maha suci Allah. Tak ada Tuhan lagi selain daripada Allah. Itu hakikat sebenarnya. Dan segala makhluk Allah Ta'ala tu semuanya bergerak dengan izin Allah. Kita ni datang nak dengar buka FB kita, nak dengar ceramah ni pun dengan izin Allah. Kita pun pergi ke masjid pun dengan izin Allah. Kita nak buat amal pun dengan izin Allah. Coronavirus ni pun nak pergi ke siapa-siapa pun dengan izin Allah. Allah tak izinkan, dia tak sampai. Allah kata pergi pada si pulang, dia datang. Oh Ustaz dia mati kerana dia mati tu pasal ajal dia dah sampai. Cuma ni virus sebagai sebab saja. Bukan virus yang bunuh dia, tapi kerana ajal dia sudah sampai, itulah sebab dia mati. Itulah dia tuan-tuan, hakikat sebenarnya. Ini kepercayaan kita, iman. Kita beriman pada takdir Allah. Qada dan qadar. Yang baik dan yang buruk semua datang daripada Allah. Tapi sudah tentulah ada dia punya pelajarannya. Pelajarannya ingatlah, dosa dah banyak sangat. Kamu dah anggap diri kamu dah pandai sangat. Dah bijak sangat, dah maju sangat, dah canggih sangat. Hebat semua yang dalam kuasa kamu. Tiba-tiba Allah datangkan penyakit yang di mana tak nampak dengan mata, tak boleh dilawan dengan bala tentera, dengan jet pun tak boleh lawan, dengan nuklear bom pun tak boleh lawan. Tapi inilah dia tentera Allah Ta'ala nak menyedarkan kamu, kepandaian kamu tak dapat mengatasi kepandaian Allah Ta'ala. Kebijaksanaan kamu tak dapat nak mengalahkan satu kuman yang tak nampak dengan mata. Subhanallah. Allah nak ingatkan kita, jangan terlalu besar sangat diri kamu. Jangan kamu rasa hebat sangat diri kamu. Dengan kuman ni saja kamu pun dah tak dilawan dah. Dengan pening kepala dah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ini banyak hikmahnya. Ya, supaya kita insaf, kita sedar diri kita siapa ya. Dan supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Anggaplah dirimu dengan Allah sebagai seorang mayat di tangan orang yang memandikannya. Jadi kita dengan Allah Ta'ala, ibaratnya seperti kita mayat, Allah sebagai tukang mandi. Macam mana mayat dengan tukang mandi? Mayat diam saja. Tukang mandi dia gosok kepala kita, gosok kaki kita, dia pusing ke kanan, dia pusingkan kita ke kiri. Ikut saja. Itulah hakikat. Itulah hakikat sebenarnya. Kita hari ini, apa yang berlaku semuanya digerakkan oleh Allah. Dengan penyakit ke, dengan masalah ekonomi ke, dengan masalah border tutup ke, dengan masalah tak boleh pergi masjid ke, dengan masalah tak boleh pergi Mekah, Madinah ke. Semuanya itu adalah merupakan gerakan aturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Kita merancang, masjid nak buka, kita merancang, nak pergi umrah, kita merancang, nak balik pada normal macam biasa. Tak ada, balik asal pula. Sekarang COVID naik lagi. Dah, rancangan kita pun hampir tak tahu mana nak pergi. Dah senang-senang hati. Kita kata dah boleh ramai-ramai keramaian. Sekali lepas tu, timbul COVID ni lagi. Alamak, turun balik. Apa kita nak buat? Itulah perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah pun merancang. Kita manusia merancang, Allah pun merancang. Dan merancangan Allah juga lah yang berjaya. Wallahu khairul makirin. Allah dan Allah sebaik-baik perancang.
Itulah dia tuan-tuan. Jadi kita orang beriman, kita nampak semua tu, kita nampak dan kita reda. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Engkau ya Allah, semua kita akan balik pada Allah. Kita reda. Dan demikianlah juga, jadilah kamu seperti penghuni gua dengan Jibril alaihissalam. Macam mana penghuni gua? Siapa dia penghuni gua tu? Itulah dia Rasulullah SAW yang duduk dalam gua Hira dengan malaikat Jibril alaihissalam. Di mana Nabi SAW seorang diri. Datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril bawa wahyu kepada Nabi. Perintahkan Nabi, Iqra, baca. Nabi tak boleh baca. Iqra, baca. Nabi tak boleh baca. Iqra, baca. Terus diturunkan ayat. Pokoknya di sini maksudnya, kamu terimalah apa yang kehendak Allah. Dah ketentuan Allah, kamu terima. Kamu reda dan kita sabar. Dan kita berusaha dengan cara yang Allah reda dengan kita. Jangan kita rasa engkar, jangan kita rasa marah, jangan kita menolak, jangan kita rasa kenapa. Tapi kita reda. Ini kehendak Allah, aku reda. Allah bagi aku sakit. Kenapa Allah bagi aku sakit? Kerana Allah Ta'ala nak bersihkan dosa aku. Kerana Allah Ta'ala suka orang yang sakit. Allah berada di samping orang yang sakit. Kan Allah Ta'ala berkata kepada hambanya di waktu Yaumul Qiyamah, ya ibadi, wahai hambaku, aku sakit. Kenapa kau tak datang ziarah aku? Kata hamba ini, ya Tuhan, ya Allah, macam mana kami nak ziarah kau Rabbul Alamin? Macam mana pula kau boleh sakit? Maka jawabnya Allah Ta'ala, abdi, simpulan itu sakit. Kalau kau datang ziarah dia, kau akan dapati aku di samping dia. Kau akan dapati aku di samping dia. Jadi sini maknanya orang yang sakit, Allah dekat dengan dia. Bila Allah dekat dengan kita sakit, kita mengadu-ngadu pada orang. Aku sakitlah, tolong doakan. Aku sakitlah, tolong doa. Tak payah. Bukanlah kita kata mendoakan seorang sakit tak bagus. Baik, tak apa. Tapi kita sebagai orang yang sakit ni, kita meletakkan diri kita tu dengan Allah Ta'ala tu seperti mayat. Ikutlah ya Allah, apa kau nak buat. Aku terima, aku reda. Memang kita berangkat makan ubat, kita berusaha. Tapi yang menyembuhkan kita ialah Allah Ta'ala. Tak perlu kita mengadu-ngadu pada manusia. Jumpa sana, jumpa sini. Dan hantar mesej, tolonglah doakan saya sakit, tolonglah. Tak payah. Yalah, ini peringkat orang-orang kekasih Allah lah ya. Kalau peringkat pada orang-orang yang rendah, orang awam, tak salah. Ustaz, apa salah Ustaz? Ustaz doakanlah anak saya ni sakit. Ustaz doakanlah kawan tu tengah sakit. Okey, kita doakan, tak apa. Tak salah pun doakan. Cuma kita yang sakit ni, orang yang beriman, berperingkat-peringkat imannya. Kalau imannya itu sudah tinggi, tak perlu mengadu pada orang. Serah pada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Mencukupilah aku dengan Allah sebaik-baik wakil tempat penyerahan diri. Tengok macam mana Nabi Ibrahim AS. Bila dilontar ke dalam api, Jibril kata, aku nak aku tolong pada engkau ya Jibril, aku tak harapkan. Tak perlu pada Jibril. Terus serah diri pada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan mencukupilah aku dengan Allah sebaik-baik tempat penyerahan diri. Serah pada Allah. Allah nak aku mati, aku mati. Allah nak aku hidup, aku hidup. Serah. Aku ni milik dia. Dia punya. Hak dia. Dia suka dia lah. Masya Allah. Itulah hakikat sebenarnya. Jadi itulah kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Jadikan dirimu dengan Allah seperti engkau tiada wujud, tiada pilihan dan tiada tadbir sama sekali. Tetapkan dirimu di atas tumit imanmu itu. Jadi seolah-olah kita ni tak ada tadbir. Tak ada tadbir tu apa? Tak ada urusan kita. Kita buat urusan kita apa? Sekadar mana yang perintah Allah. Kita mencari rezeki, kita berobat, kita menjalani hidup, syariat kita jalan. Yang selebihnya itu urusan Allah. Orang kata, Ustaz ni hujan ribut datang ni. Kita tak ada bimbang. Kenapa kita tahu? Sebab hujan ribut tu ada perintah Allah. Jadi kalau lebih kita doa, Nabi SAW, bila hujan ribut, Nabi sembahyang 2 rakaat dan Nabi minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah dia angin yang baik, yang rahmat, bukan angin yang azab. Itu cara Nabi kita. Begitulah juga kita. Bila kita menghadapi apa-apa masalah, jangan lupa, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah bantuan dengan sabar dan dengan salat. Dan sungguh ia adalah satu perkara yang berat melainkan atas orang-orang yang khusyuk, yang tunduk hati dia kepada Allah. Serah pada Allah, ya Allah, kata apa yang berlaku. Ni COVID ni, ya Allah, kata apa yang berlaku. Kami serahkan diri kami pada Engkau, ya Allah.
Kalau kau nak bagi aku, kami hidup. Kau nak matikan kami mati. Kami tak ada daya upaya, melainkan hanya serah padamu, ya Allah. Itulah caranya orang-orang yang arifin yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Dan yakinmu ketika ditimpa beban qada dan takdirnya, kerana iman itu selalu berdiri dan menetap dengan takdir. Sedang nifak, orang munafik, kerap melarikan diri daripadanya. Kita tetap dengan takdir Allah. Hati kita tetap. Baik, buruk, semua datang pada Allah. Sebab tu orang beriman bila terkena musibah, apa dia kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati kita tetap. Orang munafik, na'udzubillah, zahirnya Islam. Tapi hakikatnya dia tak Islam. Macam mana? Bila terkena musibah, dia lari sana. Dari sini. Bising sana, bising sini. Dia nyalahkan orang sana, menyalahkan orang sini. Itulah dia. Itu sifat orang munafik. Dia tak nampak itu datang daripada Allah Ta'ala. Memang ada orang buat silap, memang ada orang buat langgar undang-undang, itu okey. Tapi sebenarnya hakikatnya ialah daripada Allah Ta'ala. Itulah dia. Itu sifat orang munafik. Si munafik itu setiap kali berganti siang dan malam bentuknya, akan terus lemah. Tapi jiwanya pula akan gemuk dan begitu pula lah nafsunya dan tabiatnya. Itu sifat orang munafik. Imannya makin lemah dan nafsunya makin kuat. Dia bertopeng-topeng muka dia. Depan kita orang beriman, dia macam orang Islam. Depan orang yang tak beriman, dia macam orang yang tak beriman. Itulah sifat munafik. Berpura-pura saja. Sifat dia tu tak ada istiqamah. Itu sifat munafik. Nafsunya makin bertambah, imannya makin berkurangan. Na'udzubillah. Kemudian akan buta pula mata batinnya dan hatinya. Jadi mata hatinya akan buta. Buta, tak nampak kebesaran Allah. Dia nampak kebesaran dunia saja. Itu sifat orang munafik. Munafik zahir Islam. Zahir saja. Tapi hatinya tidak Islam. Pintu dari luar rumahnya makmur. Namun di dalam rumah itu sendiri kelihatan rosak dan hancur. Pintu luar zahir ni. Pakaian dia, di badan dia, orang tengok, ni Islam, orang Islam baik dia. Tapi dalam dia tu hancur, rosak dah. Rumah tangga dalam batin dia tu. Dapur dia berselerak, ke tempat tidur dia semua kotor, busuk. Maaflah, itu sebagai contoh ibarat bagaimana kotornya hati kita tu. Kotor, hancur dulu. Depan kita orang nampak pakai cantik, bersih, wangi. Tapi dalamnya habis hancur, rosak. Itu sifat hati orang munafik. Na'udzubillah, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada menjadi orang munafik, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan iman agar benar-benar iman kami itu sungguhnya ikhlas, tulin, bersih kerana Engkau, ya Allah. Terimalah kami, ya Allah. Kabulkanlah kami, ya Rahman, dengan berkat Nabi SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab zikirnya kepada Allah Ta'ala hanya dengan lisan saja, tidak dengan hatinya. Itulah orang munafik. Ya. Dizikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah saja. Hatinya kosong. Hati ingat kat rumah, hati ingat kerja. Na'udzubillah. Murkanya pun kerana diri sendiri, bukan kerana Allah. Kalau dia marah kerana nafsu dia. Bukan kerana Allah Ta'ala dia marah. Si mukmin pula adalah berbanding dengan yang di atas. Berbanding tu menyalahi yang di atas. Berbanding tu maknanya menyalahi. Perkataan berbanding tu kita boleh tuliskan menyalahi yang di atas. Ya. Dia dalam bahasa Arab dia sebutkan muqabil. Bahasa Arab muqabil tu kalau terjemahannya tu berbanding. Tetapi kalau diterjemahkan dengan arti faham, susunan bahasa, menyalahi. Jadi ada pun orang mukmin menyalahi daripada sifat orang mukmin di atas. Zikirnya dengan lidah dan dengan hatinya serentak. Dan pada setengah masa hatinya saja yang berzikir. Lidah diam. Tapi hati Allah, Allah, Allah. Murkanya hanya kerana Allah dan Rasul. Bukan kerana nafsu dia. Dia marah kerana marahnya Allah dan Rasul. Bukan kerana ikutkan kemahuan dirinya. Hawa nafsunya, tabiatnya dan dunia. Bukan kerana nafsu, bukan kerana tabiat dia, bukan kerana dunia dia marah. Tapi marahnya kerana Allah marah, sebab tu dia marah. Dia tak marah kerana nafsu dia kurang dapat rezeki, kurang dapat gaji, tak ada. Dia marah kalau Allah Ta'ala marah. Ini murka Allah ni. Allah Ta'ala kata haram, kenapa kau kata halal? Dia marah. Ini Allah Ta'ala kata tak sah, kenapa kau kata sah? Dia marah. Sebab apa? Menyalahi keputusan Allah Ta'ala. Dan tidak pernah berdengki sebab dia tiada didengki orang. Jadi orang mukmin dia tak didengki orang. Dan tidak pernah mencuba merampas hak orang. Dia tak ada cuba nak ambil hak orang, tak ada. Itulah sifat orang mukmin.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman dan takwa, ikhlaskanlah kami dalam amal ibadat kami, buangkanlah dari hati kami sifat riya, ujub dan semua dan sifat sombong dan takabur, sifat munafik ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu ma'rifat kepada kami, ikhlaskan kami dalam segala amal ibadat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sampai sajalah untuk kita pada malam ini. Kita berhentilah pada jangan berani merampas hak orang. Wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini merupakan daripada channel dakwahnya Masjid Kasim Changi, Singapura. Jangan lupa sama-sama kita menyokong masjid kita dengan kita berderma kepada nombor akaun yang tertera di hadapan insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan menghadapi pada hari Rabu akan datang ini, iaitu pada 6 Oktober. Ia merupakan Rabu terakhir dalam bulan Safar. Dan dalam kitab-kitab ulama kita menyebutkan bulan Safar ni merupakan bulan yang banyak diturunkan musibah di atas muka bumi ini. Dan terlebih khusus lagi pada Rabu terakhir bulan Safar, beratus ribu musibahnya akan diturunkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita waspadalah ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu perkara yang membawa kabar musibah. Banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, banyakkan selawat ya. Dan demikianlah pada jemaah sekalian, banyakkan sedekah. Kerana sedekah tu menahankan balak daripada turun kepada kita. Sekian saja untuk saya daripada malam ini. Maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya. Mungkin terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar sebenarnya daripada Allah. Yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Marilah sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.